إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambungan kisah Bani Israel dengan Nabi Syam'un setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenan dan Allah Subhanahu wa taala telah utuskan Talut sebagai raja. Nabi Syam'un kata, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطفاه عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Bila Nabi Bani Israel, Nabi Syam'un sampaikan tugas dia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah melantik Talut sebagai raja kepada kamu. Terus Bani Israel dengan perangai mereka yang terkenal, mereka bantah. Itulah perangai Bani Israel, membantah kata Nabi. Nabi kata A, mereka kata B. Nabi kata B, mereka kata Z. Apalah hadis, kita ada ulama. Inilah Bani Israel. Subhanallah. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Allah Subhanahu wa taala telah melantik Talut sebagai malik, raja kamu. قالوا أنى يكون له الملك علينا. Kata ketua-ketua Bani Israel, ulama Bani Israel, bagaimana Talut jadi raja kami? وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. Kami lebih berhak untuk mendapat jawatan raja berbanding Talut. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Inilah perangai Bani Israel. Duit. Percaya kepada duit, kebendaan. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Talut, bagaimana Talut nak jadi ketua kami? Kami tak terima dia. Tolak. Walaupun itu perintah Allah dan perintah Rasul mereka. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. Kata ulama-ulama Bani Israel, ketua-ketua mereka, kami lebih berhak mendapat gelaran raja berbanding Talut. Mereka kata dia miskin. Bani Israel, tuan-tuan, orang Yahudi, mereka sentiasa melihat kepada kebendaan. Kepercayaan Bani Israel dan Yahudi
dan negara yang mereka asaskan atas sistem riba dan kewangan yang rosak, orang Yahudi sentiasa akan percaya kepada duit. Kalau kita tengok kertas US dollar, tengok dia tulis apa? With God we trust. Cuba tengok kertas US dollar yang 100 US dollar ni sekeping. With God we are trust. Mereka sebenarnya bukan trust Allah. Mereka percaya God, their gods. Tuhan mereka adalah duit. Sebab itulah sistem kewangan dunia yang diasaskan atas sistem kebendaan semata-mata ataupun kapitalis. Sistem kapitalis dia terasas atas awak ada duit, awak ada nilai. Tapi awak miskin, awak tak ada nilai. Maka inilah pendidikan yang telah diserapkan juga kepada umat Islam, khususnya di negara Islam yang sangat kerjakan kemajuan kebendaan. Negara Arab Saudi, Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait, kemudian kita masuk negara Asia, Malaysia, Singapura, dan negara lain. Kita termasuk. Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak satu fakta? Sistem kewangan Amerika Syarikat tidak ada sebarang nilai kebendaan yang sebenar. Mereka hatta duit kertas US dollar dia tak ada nilai. Dia hanya kertas. Dia tak ada nilai. Dulu mereka pernah mendakwa setiap US dollar akan ada nilai emas beberapa timbangan. Mungkin setiap US dollar akan ada nilai dia dalam simpanan emas dalam khazinah Amerika Syarikat. Tetapi apabila Amerika Syarikat memasuki peperangan yang merugikan di Vietnam, maka mereka telah keluarkan semua simpanan reserve emas yang ada dalam khazinah Amerika Syarikat. Sebab lepas peperangan dunia kedua, Amerika Syarikat panggil negara-negara yang telah menang, yakni sekutu Amerika Syarikat, France, British, Germany, hatta negara yang telah kalah, mereka diheret sekali untuk menjadikan US dollar sebagai mata wang dunia yang diiktiraf. Dan Amerika Syarikat jual kertas dan ambil emas seluruh negara dunia. Dia cetak duit dan dia ambil emas. Dia kata kat France, kami negara kuat, simpanlah emas kamu di kami. France bagi semua simpanan emas ke Amerika Syarikat. British pun pandai juga. Mereka bagi separuh simpanan emas mereka simpan ke Amerika Syarikat. France, Germany, Austria, Poland, semua negara Europe Barat dan beberapa negara juga, negara lain, mereka berikan dan serah emas mereka kepada Amerika Syarikat. Apa pulangan dia? Negara ini pegang US dollar sebagai aset. Tapi sebenarnya aset ini kosong, di kertas. Kemudian Amerika Syarikat bila kalah di dalam peperangan di Vietnam dalam tempoh 15 tahun, segala simpanan emas yang Amerika Syarikat ambil daripada negara lain, dia telah habiskan untuk bekalkan senjata kepada peperangan di Vietnam yang akhirnya kalah teruk. Antara negara Eropah yang paling awal hidu bau kehilangan emas yang ada dalam Amerika Syarikat, France. France minta sedikit emas, tapi tidak dapat walaupun satu sen emas yang dijanjikan oleh Amerika Syarikat. Sebab Amerika Syarikat kata, kamu kalau ada US dollar, kamu bagi kami simpanan US dollar yang kamu simpan, kita pulangkan emas yang kamu pernah beri kat kami dulu. Akhirnya seorang Presiden Amerika Syarikat, iaitu Nicholson, kalau tak silap
tahun 69 kalau tak silap, tahun 69 ke 68, dia keluar kat media Amerika Syarikat, media masa, dan telah mengisytiharkan bahawasanya Amerika Syarikat tidak mempunyai walaupun satu jokong emas. Dan dunia kena terima hakikat ini. Peristiwa ini dipanggil Nicholson Shock. Cuba tengok dalam dokumentari, Google pun ada cerita dia. Nicholson Shock. Apa maksudnya Nicholson Shock? Kejutan Nicholson. Satu dunia terkejut. Satu dunia buka mulut nganga gini. Mana emas kami? Kata Nicholson, Amerika Syarikat kata, minta maaf, emas tak ada. Habis tu kertas duit US dollar yang kami pegang tu apa? Dia kata kamu kena jaga US dollar. Kalau tidak, kamu akan diiklan sebagai bankrupt. Hakikatnya, untuk pengetahuan semua, sampai sekarang US dollar tak ada nilai. Hatta ringgit Malaysia yang ditampat dengan duit US, kalau duit US tak ada nilai, duit kita ada nilai tak? Tak ada nilai. Duit kita hanya kertas. Kalau nak kira, sekarang ni orang kata, oh duit Malaysia jatuh. Jatuh apa? Dulu satu US dollar boleh dapat 3 ringgit. Sekarang ni satu US dollar dapat 4. Sebenarnya kita tak ada nilai langsung. Tak ada nilai langsung. Sebab US dollar pun tak ada nilai. Apatah lagi duit kita. Nampak tak? Inilah permainan orang Yahudi. Sistem kewangan adalah sistem palsu dan kosong. Tak ada nilai. Subhanallah. Inilah permainan orang Yahudi untuk merosakkan sistem kewangan dunia. Sebab itulah Amerika kata, our security, our problems is your responsibility. Tanggungjawab dunia untuk menjaga keamanan Amerika Syarikat. Kerana kalaulah Amerika Syarikat mengalami sebarang masalah, khususnya di segi keamanan, maka seluruh dunia, sistem kewangan, sistem keamanan, sistem senjata, sistem politik seluruh dunia akan kolaps sekali dengan Amerika Syarikat. Tuan-tuan tahu tak, hatta sistem harta tanah Amerika Syarikat tak ada nilai. Ramai orang tak tahu. Tapi Amerika Syarikat ni, kerja dia satu. Amerika Syarikat kerja dia buat masalah, dunia akan tanggung. Minta maaf dalam perkataan yang kotor sikit, boleh sebut mereka buat tahid, dunia akan tanggung. Asif ala hadhihi kalimah. Hadhi haqiqah. Orang putih kata, we make shit. You will be responsibility to take our. Itulah Amerika Syarikat. Ada satu dokumentari sangat penting, tapi panjang sangat. Saya tengok, subhanallah, dalam beberapa hari. Sebab kita umat Islam sepatutnya kena juga buka mata mengenai apakah rancangan orang jahat. Sebab, subhanallah, pandemik yang berlaku di dunia, permainan jahat COVID yang tidak wujud, yang satu dunia tertipu dengan COVID, membuka mata kita seluas-luasnya mengenai permainan Amerika Syarikat dan Yahudi yang jahat, la'natullah. Saya tak pernah jumpa negara sejahat Amerika Syarikat. Wallahi, tuan-tuan, minta maaf. Tapi jahat dia, kita tak boleh nak kacau. Sebab kalau dia collapse, kita pun collapse sekali. Saya nak ambil dua poin lagi. Satu, lepas Amerika Syarikat mengejutkan satu dunia dengan masalah tidak wujudnya emas di dalam khazinah dia, Amerika Syarikat mesti mewujudkan satu kita panggil satu pilihan untuk memulihkan ekonomi dia yang menjunam. Amerika Syarikat tak ada ekonomi. Nak cari ganti emas tak ada. Maka Amerika Syarikat tengok negara orang Arab. Terus lepas Nicholson jatuh,
Mereka pilih Henry Kissinger. Kalau tak silap, dia Menteri Pertahanan. Secretary of State, barakallahu fikum. Orang lagi alim sebab dia pernah duduk sana. Tak nak sebut nama dia. Secretary of State diutuskan utusan khas kepada Saudi. Dan Saudi ketika itu tenggelam dengan lautan minyak hitam yang mentah. Maka Amerika Syarikat terus utuskan Henry Kissinger jumpa King Faisal, Raja Faisal, supaya mereka nak buat petrodollar. Masa tu harga minyak mentah di pasaran sangat murah. 1 tong boleh beli dengan 3 US dollar. Murah sangat. Maksudnya harga minyak, wallahi tuan, harga minyak Saudi dulu, harga dia lebih murah daripada botol air. Banyak sangat. Amerika Syarikat pergi hantar Henry Kissinger. Dia buat beberapa perbincangan dengan King Faisal. Dan Henry Kissinger bagi jaminan keamanan kepada Saudi. Kami akan bekalkan keamanan dan senjata kepada kamu. Sedangkan sebenarnya Amerika Syarikat hanya jual, apa kita panggil, jual janji kosong, amung-amung. Apa orang Melayu kita panggil? Janji kosong. Tak ada apa. Sebenarnya tidak sebarang ancaman atas Arab Saudi. Iran pun lemah. Tapi Amerika Syarikat mesti kena create a problems and war supaya buat negara lain takut dan beli senjata. Maka Amerika Syarikat telah bagi jaminan kepada Saudi supaya kalau kamu nak harga minyak mentah ni naik melambung, kamu kena tampat harga minyak dengan US dollar. Kami jual, syarikat kami akan jual minyak dan kami ambil daripada kamu, wahai Saudi, kamu hanya terimalah US dollar yang akan masuk di akaun-akaun negara kamu. Sedangkan tuan-tuan rahmati Allah, Amerika Syarikat duit dia tak ada nilai. Jelas tak? Tak ada nilai. Akhirnya Saudi setuju untuk tampat harga 1 tong minyak yang dulu tak ada nilai, mungkin 1 US dollar pun tak ada nilai. Dia tampak harga dengan US dollar, maka 1 tong jadi harga dia 10 sehingga 15 US dollar setiap tong minyak. Maka Saudi dapat duit banyak. Amerika Syarikat telah kawal minyak mentah dunia yang paling kaya di negara Arab Saudi. Tengok kebodohan umat Islam dan kecerdikan, bukan cerdik, kelicikan, kejahatan Amerika Syarikat menggunakan kebodohan umat Islam yang tidak nampak bahaya dan kejahatan Amerika Syarikat dan Yahudi. Betapa umat Islam rugi sampai sekarang kita menanggung perjanjian yang dimeterai antara Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Tuan-tuan tahu tak kenapa Amerika Syarikat buat peperangan di Ukraine? Antara tujuan utama nak naikkan harga minyak tu je. Permainan. Konflik Ukraine-Rusia ni hanya permainan untuk melambungkan balik harga minyak. Sekarang ni berapa harga minyak yang 97? Cuba tengok. RM4 kadang-kadang, betul tak? RM4 seliter. Yang RON 95 rasanya RM2 berapa? RM2 50 kan? RM2.05 RM2 kata. Tengok tuan-tuan. Tapi sebenarnya kita kat Malaysia tak rasa sangat. Ada alasan saya tak boleh nak sebut kat sini, bahaya. Tapi negara Eropah sangat terasa. Harga minyak naik lambung. Macam di Sweden, ramai keluarga saya kat sana. Dulu mereka beli 1 liter dalam 15 Swedish krona, dalam RM7. Sekarang ni 1 liter 30 Swedish krona. Jerman pun mengalami masalah yang sama. Amerika Syarikat cetuskan konflik semata-mata selamatkan ekonomi dia. Biar orang mati, dia tak peduli. Sebab itulah kita kata orang Yahudi, orang jahat di Amerika Syarikat, tujuan dia selamatkan kewangan dan pandang nilai duit. Dia tak peduli.
Peperangan yang berlaku di Syria dicetuskan sebab apa? Banyak tujuan dia. Antaranya, Amerika Syarikat dapat kawal semua telaga-telaga minyak yang paling kaya yang ada di Syria, seperti telaga-telaga di Hems, telaga-telaga di Deir Zor, telaga minyak di Bukamal, telaga minyak di Suwaida. Di Syria ada 10 telaga minyak boleh memenuhi pasaran sedunia. Baru kita tahu, kita pun rakyat Syria telah ditipu oleh pemerintah jahat, rejim Al-Assad, la'anahullah. Rupanya Syria ni terapung atas lautan minyak mentah yang paling senang, tak perlu ada syarikat untuk buat cari gali, tepuk lantai, pancut minyak. Ada satu telaga minyak nama dia Haql Kabkabah. Yang ni kalau dibenarkan buka, maksudnya kalau dikatakan dibenarkan untuk buka 1/3 kapasiti minyak dia, boleh menyebabkan satu kawasan sekitar 5 kilometer persegi akan tenggelam dan banjir dengan minyak mentah. Subhanallah. Kita negara Islam ditipu dan dipermainkan. Baik, insyaAllah, ni panjang cerita dia. Cuma saya nak bagi tahu satu lagi, tuan, bagaimana sistem riba yang jahat yang dibina oleh Amerika Syarikat. Korang kena kaji. Saya tak boleh nak cerita semua. Krisis kewangan Wall Street, cuba kaji. Yang bermula tahun 2007 berlanjut sampai 2012. Iaitu krisis harta tanah yang sangat bahaya, yang menyebabkan 6 juta rakyat Amerika Syarikat tidak ada rumah. Kerana orang Amerika Syarikat jual aset yang tidak ada nilai. So, nak bagi tahu korang, akhirnya teman-teman, sistem kewangan Amerika Syarikat terbina atas kekosongan. Mata wang mereka tidak ada nilai, aset harta tanah dia tidak ada nilai. Bond, tahu tak bond? Bond, yakni kertas yang dicetak oleh kerajaan sebagai jaminan, kononnya syarikat ini boleh jual harta tanah dan dijaminkan oleh kerajaan. 3 perkara ini adalah sistem kewangan yang dipromot oleh Yahudi dan Amerika Syarikat kepada seluruh negara Islam, dan kita di Malaysia antara negara yang ikut sistem Amerika Syarikat. Waliyahzubillah. Sebab tu saya kata, kejatuhan Amerika Syarikat yang besar-besar ni akan menyebabkan seluruh dunia akan kolaps. Dan masa itulah akan banyak berlaku, subhanallah, peperangan akhir zaman. Dan dunia akan menjurus ke hari kiamat. Bila? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Baik. Sebab itulah saya pusing jauh ni, supaya kita nak tengok Bani Israel. Bunyi ke mana? Bani Israel, kenapa mereka pertikaikan Raja Talut? Sebab mereka kata anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Bagaimana Raja Talut menjadi raja, dapat title wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tak ada duit. Kenapa kita tengok orang Yahudi ni pandang nilai seseorang? Satu benda nak cakap, orang putih ni, orang Yahudi dan Amerika Syarikat, mereka suka berjudi. Tuan-tuan, ikhwani, tahu tak sistem judi terbina atas apa? Terbina atas nilai awak. Kalau awak ni tunjuk ke orang awak ni kaya, pakai suit, pakai baju comel, pakai jam Rolex, pakai kereta mewah. Apa kereta mewah? Porsche. Sebenarnya dalam kewangan, dalam akaun awak tak ada 5,000 pun, tapi awak tunjuk ke orang awak ni orang kaya. Mari mesyuarat. Kita tengok banyak kat Malaysia, syarikat-syarikat kosong. Bos dia, CEO, datang pakai kereta Porsche, Mercedes yang besar, BMW 7 siri, ada driver, ada bodyguard satu, pen besar, jam harga berapa? 50,000. Datang buat mesyuarat.
Dia mesyuarat apa? Dia nak cari pelabur. Pelabur terpedaya dan tertipu dengan image CEO syarikat yang sebenarnya dia seorang fraud. Orang putih kata fraud. Penipu. Dia penipu. Tapi image dia menunjukkan dia ni kaya. Tapi kalau kita cek akaun dia, tak ada satu sen pun fraud, palsu. Inilah sistem kewangan Amerika Syarikat, terbina macam tu. Tunjuk image, tunjuk kekuatan, tapi dalam tu awak rapuh. Allahu Akbar. Inilah hakikat dia. InsyaAllah jelas, faham ya? Sebab tu mereka suka judi, suka riba, suka bagi pinjaman, pinjaman dengan faedah yang sangat tinggi. Tapi hakikatnya bila orang yang diberi pinjam, yakni peminjam ni kadang-kadang dia tak ada kemampuan nak bayar. Tapi sistem kewangan Yahudi dan Amerika Syarikat, dia suka terjerumus kita dalam pinjaman dengan faedah, dengan bunga yang besar, sehingga akhirnya kita gagal nak bayar, kita akan tercekik. Dan sistem kewangan ini, dia nak ambil duit, dia tak dapat, dia akan jatuh. Korang kena kaji mengenai krisis harta tanah yang berlaku di Amerika Syarikat daripada tahun 2006 sampai 2011 ataupun 2012 dan berlanjutan sehingga 2015. Dan sebenarnya Amerika Syarikat bila dia tercekik, bila dia terdesak, dia akan cari peperangan. Maka Amerika Syarikat cetuskan peperangan Arab Spring di Mesir, di Libya, di Syria. Dan dia selalu akan buat masalah, seperti akhirnya dia buat masalah COVID untuk syarikat-syarikat WHO, syarikat-syarikat yang jual ubatan ni dapat mengkau keuntungan bertrilion bila jual vaksin atas dasar penyakit yang tidak wujud. Ada, minta maaf, influenza sejak dulu ada, tapi mereka fraud, menipu sampai manusia boleh beli kerajaan negara Islam yang begitu, minta maaf kata, kurang cerdik, boleh beli vaksin dan booster supaya syarikat-syarikat Yahudi kau keuntungan dan ambil duit umat Islam. Kerana kita orang Islam kurang cerdik ataupun takut dengan penguasa, ataupun kita sentiasa mentaati ulul amri yang korup. Inilah hakikat dunia, tuan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Kata Nabi mereka, qala inna Allah astafahu alaikum. Sebenarnya yang melantikkan Talut sebagai raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Sebenarnya memerintah di atas muka bumi ni bukan kita yang buat, tuan. Siapa yang jadi kerajaan, siapa yang memerintah dunia, siapa menjadi kuasa, bukan kerja kita, ni kerja Allah. Jadi ustaz, macam mana pasal politik dunia? Politik dunia pun dikawal oleh Yahudi. Minta maaf, cuba tengok politik kita kat Malaysia. Cuba kembali kepada 60-an, 70-an. Tengok sistem demokrasi, sistem yang menggalakkan wujudnya parti-parti politik yang bertelagah. Siapa yang wujudkan? Bila awak buat satu parti, kononnya ada nama Islam, yang ni nama parti kebangsaan. Dua parti ni akan bertelagah, tipu menipu, kafir mengkafirkan, tuduh menuduh, boleh pecah belah umat Islam. Adakah ini sistem politik yang Islam nak? Cuba jawab. Adakah ini sistem politik yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ridai? La. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah sebut, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik, orang kafir, yes, dia suka pecah belah dan buat parti-parti yang bertelagah. Pecah dalam agama. Kita tak boleh nak pecah dalam agama.
parti aku yang betul, parti aku yang ikut Islam, yang lain semua sesat. Tak boleh. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Mereka yang pecah belah dalam agama. Wa kanu syi'a, menjadi kelompok-kelompok yang berpecah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap parti gembira dengan pendapat dia sendiri. Awak sesat, aku betul. Hak tu kata aku betul, engkau sesat. Ini sistem Yahudi. Sebab mereka nak pecah belah supaya boleh memerintah. Wala haula wala quwwata illa billah. Orang ustaz, apa tugas orang Islam? Tugas orang Islam belajar ilmu. Sampaikan dakwah Allah dan Rasul. Ajak manusia kepada sunnah. Ajak manusia supaya mentaati Allah dan mentaati Rasul, mencontohi para sahabat. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan bagi pemerintahan semula kepada umat Islam. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan bagi pemerintahan ikut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Betul tak? Last sekali ayat terakhir, yakni ayat seterusnya. Orang Yahudi tak puas hati, mereka nak lagi satu tanda mukjizat. Betul ke Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai raja? Kami nak minta satu bukti mukjizat. Apa dia? Kami nak tengok semua harta benda Nabi Musa dan Nabi Harun diturunkan daripada langit. Ya Allah, inilah bangsa yang menyusahkan para nabi dan rasul. Bangsa yang ingkar perintah Allah. Baik, Nabi mereka kata baik, aku minta dengan Allah. Nabi Syam'un minta dengan Allah. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Nabi Syam'un kata baik. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه, tanda yang menunjukkan Talut adalah raja yang dipilih oleh Allah. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Kamu akan didatangi at-tabut, keranda. Tahmiluhul malaikah. Malaikat turun daripada langit. Ya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, Bani Israel ni, apa yang mereka minta Allah bagi? Minta tabut diturunkan daripada langit, Allah bagi. Ya Allah. Bayangkan tuan-tuan, zaman kita tak berlaku, tak akan. Cuma satu benda kita akan melihat, wallahu alam, kalau kita sempat di akhir zaman, Nabi Isa AS akan turun daripada langit. Siapa yang turunkan tabut? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu bukti untuk puak-puak Jahmiyah yang menolak kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi atas arasy. Inilah satu dalil Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat pun turunkan at-tabut. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum. Ada ketenangan daripada Allah. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dipegang, dipegang, dibawa. Nah, malaikat turunkan tabut. Dalam at-tabut ni ada sedikit saki-baki barangan Nabi Musa, tongkat Nabi Musa. Wallahu a'lam, dikatakan macam-macam tafsir. Antaranya yakni saki-baki harta Nabi Musa dan juga harta Nabi Harun. Tunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi kat mereka supaya percaya bahawasanya Talut adalah raja yang Allah Subhanahu wa taala lantik dia menjadi ketua mereka. Insya-Allah esok kita sambung kisah siapakah pengikut Nabi
Daud, dan siapakah pengikut Talut yang sebenar, dan ada ke tidak orang beriman di kalangan Bani Israel. InsyaAllah itulah kita akan sambung di esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.